Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ولمن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Cikgu Syafi'i selaku imam yang bertugas pada malam ini, seterusnya Ayahanda Bilal dan semua para pegawai masjid, semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sidang jemaah, ibu ayah, adik kakak yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terlalu banyak yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Yang Allah Ta'ala nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu menghitung akan nikmat-nikmat Allah, nescaya tidak terhitung banyaknya nikmat itu. Apatah lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita semua dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam, yang tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli, atau tidak boleh tuan-tuan sekalian diwarisi, atau tak boleh tuan-tuan didapati di mana-mana tempat. Ia adalah merupakan anugerah Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita juga tuan-tuan sekalian panjatkan syukur pada Allah kerana dipilih untuk sama-sama hadir menunaikan kewajipan, dan seterusnya tuan-tuan sekalian kita duduk seketika dalam rumah Allah Ta'ala ni, dalam majlis ilmu yang dijanjikan oleh Allah, dan mendapat kerahmatan daripada Allah Ta'ala, didoakan oleh para malaikat dan diminta ampun tuan-tuan sekalian oleh para malaikat, dan pelbagai janji Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk tuan-tuan sekalian mendengar dan niat kita dalam waktu masa yang sama i'tikaf dalam rumah Allah Ta'ala ini. Baik muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam nak mengisi ruang waktu antara maghrib dan isyak ni, saya nak mengajak muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama kita renung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tuan-tuan diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu taala anhu.
nama yang tuan-tuan mungkin jarang kita dengar. Tidak sebagaimana nama Sayyidina Abu Hurairah, tidak sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar ataupun Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikenali sebagai Ibnu Abbas. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, di kalangan sahabat Nabi SAW ni ada juga sahabat yang tetap banyak meriwayatkan hadis seumpama Sayyidina Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya tuan-tuan sekalian, yang hadis ini direkodkan oleh Imam Tirmizi dalam Sahih Tirmizi. Tuan-tuan, sabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wa la zulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatin nahwaha. Wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Faqala innama ad-dunya li arba'ati nafar abdin razaqahu Allahu mala wa 'ilma fahuwa yattaqi rabbahu fihi wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilma wa lam yarzuqhu mala fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li mala لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Muslimin dan muslimah sidang jemaah yang dikasihi sekalian, hadis yang sedikit panjang ni banyak pengajaran yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman dan juga rujukan kita bersama. Tuan yang dikasihi sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata salasatun, tiga perkara kata Nabi. Uqsimu alaihinna, Nabi kata aku bersumpah dengan tiga perkara ni. Tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata tiga perkara ni aku bersumpah dengan tiga benda ni kata Nabi. Maknanya tuan-tuan, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah uqsim, bersumpah, tuan-tuan nak ayat bahawa ianya adalah yang pertama, tuan-tuan, perkara itu adalah sesuatu yang amat penting.
ia adalah perkara yang tuan-tuan yang penting. Nah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tuan-tuan dengan kalimah aku bersumpah. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kata ulama, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam guna perkataan sumpah, ia memberi makna tuan-tuan sekalian perkara ni adalah perkara yang serius, perkara yang perlu diberi perhatian sungguh-sungguh. Nah, dia perkara yang benar dan perkara yang perlu diberi perhatian sungguh-sungguh. Kerana muslimin dan muslimat sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersumpah tuan-tuan dalam perkara yang sebarangan. Dah. Dia tak macam orang Arab lain tuan-tuan sekalian. Orang Arab lain ni, dia kadang-kadang kataan sumpah tu tubik mulut ya. Orang Arab setengah-setengah tu lah, bukan kata semua. Setengah Arab tuan-tuan dia jadikan mainan mulut je sumpah ni. Ya tak? Kataan sumpah tuan-tuan biasa kita sebut wallahi. Dah. Jadi tuan-tuan orang Arab tuan-tuan sekalian, kataan sumpah wallahi tu dikira main mulut je, meniti di bibir je kita kata. Contoh tuan-tuan pengalaman kita. Tuan-tuan kita mengaji di Mesir, kita tanya dia tuan-tuan sekalian, tanya tu bukan tanya orang kata benda yang berkaitan perlu sumpah pun dak ayah. Kita tanya tempat tuan-tuan, tempat sekian-sekian kat mana. Yang kita nak pergi tempat tu tuan-tuan kita tak tahu. Kita tak kenal tempat tu, jadi kita tak kenal, kita tanya dia. Kita tanya tuan-tuan, ya Syekh, fin makan kita. Contoh tuan-tuan kita tanyanya, tuan kat mana got tempat sekian-sekian. Moga kita orang luar, kita tak tahu tempatnya. Arab tuan-tuan yang dia jenis pesen dia cakap, dia jadi sungguh, dia kata wallahi makna musyarif tuan-tuan. Dia pesan lagu tu. Dia kata tuan-tuan sekalian, demi Allah aku tak tahu tuan. Dia kira tubik mulut dia tuan. Jenis harap. Itu tubik mulut dia. Dia kata padahal tak perlu pun tuan-tuan sekalian dia sebut kataan wallahi ni, tapi jenis harap dia memang lagu tu setengahnya. Kataan sumpah tuan-tuan sekalian, perkataan yang hanya menjadi percakapan biasa bagi setengah orang Arab. Ia tidak tuan-tuan bagi Nabi SAW. Nabi sebut kataan sumpah, maka ia tuan-tuan benar-benar bererti. Baik Rasulullah kata, aqsimu alaihinna, aku bersumpah dengan 3 perkara ni, kata Rasulullah SAW. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu, dan aku nak royak pada kamu, kata Nabi, suatu hadis yang kamu ingatlah, hafalah hadis ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, cuba hafalah, kata Nabi. Qala, maka tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama tuan Nabi kata, ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Yang pertama muslimin dan muslimat dia, Nabi sebut, Nabi kata tidak akan berkurang harta seseorang itu dengan sebab bersedekah. Ini tuan-tuan setiap perkara yang pertama yang Nabi sumpah tadi. Nabi kata tuan-tuan setiap, ma naqasa, takkan kurang harta seseorang dengan sebab bersedekah. Nabi sebut ni yang pertama. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kalau jenis orang yang bersifat material tuan-tuan, sifat kebendaan, macam kebanyakan orang ada. Sipir kita tuan-tuan sekalian, pitih ada, bila belanja maka habis. Itulah pada perkiraan kita tuan-tuan hidup atas muka dunia ni, kita hidup tuan-tuan sekalian, hak pada kita nampak di mata kitanya, bila mana tuan-tuan biti ada,
Lepas tu kita belanja. Tak, kita belanja, maka tetes ya habis ya, ataupun kuranglah pitih kita. Tak. Cuma tetes bila kita belanja atas dasar nak beli barang, maka dia ada timba terima tetes. Kita beri pitih, maka duit barang kita dapat. Dah itu soal tetes kita beli barang. Jadi hak ni tetasnya kita sedekah. Dah, bila sedekah tuan-tuan, maka kita beri ni biduni muqabil. Makna beri satu tuan-tuan tanpa ada timba terima, ataupun tuan-tuan kita tak terima satu benda. Yang lain hasil daripada sedekah. Dah. Jadi kita beri tuan-tuan saja tak balik. Balik-balik pun risik jelah kalau setengah dana. Beri risik. Dah. Jadi tuan-tuan risik buat gapo dia dana. Nak buat poyak tak boleh. Tak. Jadi muslimin muslimat dia pada zahir mata kita tu tak nampak lagu tu. Bila mana belanja duit kak tetes dia, maka kita kira luwaklah pitih kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu nak beri jaminan kepada orang yang beriman. Hei orang yang beriman, dan tak usah rasa rugilah dengan sebab sedekah, sebab jaminan daripada Allah, harta tidak akan berkurang. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, ni janji Allah terhadap orang yang bersedekah. Dan memang muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, telah terlalu banyak testimoni ni orang yang sifatnya pemurah, suka bersedekah sekalian, Allah Ta'ala balas baginya dengan kekayaan dan kesenangan. Dah, tak ada katanya ni orang dengan sebab wahai sangat sedekah jadi fakir miskin. Tak ada jenis lagu ni dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan harta dia tu ada barakah, ada keberkatan. Bahkan apa yang berlaku tuan-tuan, semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak Allah Ta'ala bagi pulangan padanya tuan-tuan. Dan benda ni tuan-tuan muslimin muslimat sedia, bukan sekadar orang yang beriman, bahkan orang bukan Islam tuan-tuan, dia percaya sehingga tuan-tuan siang beberapa orang yang direkodkan sebagai orang kaya atas dunia ni. Ni tak? Termasuklah tuan-tuan siang hak nama yang disebut-sebut lah ni Bill Gates tuan-tuan. Tak? Bill Gates. Orang kaya lah ni. Itu banyak tuan-tuan bilion duit dia. Bila ditanya muslimin muslimat dia, yang menarik jawapan dia bila ditanya di soal, dah macam mana kamu dapat mengumpul kekayaan begini banyak, tuan-tuan sekalian, dia kata donation tuan-tuan. Jawapan dia kerana derma. Dia yakin tuan-tuan sekalian, kamu akan dapat balik apa yang kamu bagi. Tu orang bukan Islam. Jadi prinsip kita muslimin muslimat, orang yang beriman ni Nabi wayak dah takkan kurang harta dengan sebab sedekah. Baik muslimin muslimat, apa yang berlaku kepada contohnya sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali karramallahu wajhah tuan-tuan. Dan juga merangkap menantu baginda Nabi SAW. Muslimin muslimat gini, satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Ali ni dia cek barang dapur rumah dia tuan-tuan, tak ada sikit abuk barang dapur. Nak masak tuan-tuan dia, sekali-sekali ada rak kandung. Hari tu tengok-tengok tak ada sikit kandung pun tak ada. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ali kata pada Fatimah, isterinya yang juga tuan-tuan anak baginda Nabi SAW, tuan-tuan kata Ali, dia kata kita ni tak ada sikit abuk dah barang dapur ni. Nak buat lagu mana? Maka tuan-tuan Fatimah kata ginilah, ambil kain selendang saya ni, kain tudung saya ni,
pergi jual lah pasar, kuk-kuk ada harga dia. Tuan-tuan. Jadi Sayyidina Ali tuan-tuan sekalian dalam keadaan rasa berat, ambil kain tudung tak ada ni, pergi pasar tuan-tuan. Pergi pasar. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ali dia royak orang ni nak jual, siapa nak beli, maka ada rekah cerita adalah tuan-tuan orang beli dengan harga 6 dirham. Kain selendang dia tu. Dalam keadaan berat hati tuan-tuan siang nak jual. Dah. Tapi tuan-tuan terpaksa dah, muka tak ada. Ni, bagian mentah dapur tu bagian nak masuk. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali jual dengan harga 6 dirham. Bila dapat tuan-tuan duit 6 dirham ni, berkira-kira nak pergi belilah bagian dapur. Tuan-tuan, takdir Allah tengah jalan, Sayyidina Ali terserempak tuan-tuan dengan beberapa orang yang mengadu tuan-tuan lapar perut. Lapar perut tuan-tuan, 2-3 hari dah tak makan. Muslimin dan muslimat sekalian, apa Sayyidina Ali buat? Sayyidina Ali tuan-tuan dia tak mikir panjang dah. Dia tuan-tuan 6 dirham hak ada di tangan dia tak ada ni, hasil daripada jual dan tuan-tuan sekalian terus dibagi kepada orang hak lapar tadi ni, ambil ni, kata dia pergi cari makanan. Allahu Rabbi tuan-tuan, kalau kita mikir juga dah ni, komen-komen tuan-tuan siap bagi 2 tak pedah, 3 ni bahagian wis dekah, hak 3 lagi ni bahagian awak balik di rumah dah ni. Pasal tuan-tuan kita mikir juga hak di rumah tu dah. Kalau kena balik tuan-tuan siap salah-salah raya, kalau jenis hak di rumah tu soal banyak, kan tuan-tuan tak lepas jawab. Ni dah mana lah kata pergi jual, dah mana barang, tuan-tuan tak nak jawab kita tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat sekalian, Sayyidina Ali ni 6 dirham habis hak dia jual, hasil jual selendang tu bagi belaka tuan-tuan, atas nama sedekah. Maka muslimin dan muslimat sekalian, dia bila mana beri 6 dirham ni pun barulah dia mikir pas nak buat balik gapo dia di rumah. Baru dia mikir pas ada tu nak buat balik gapo dia di rumah. Moga bitih bi belaka dah. Tata lalu tengah-tengah dia mikir ni, tata marilah seorang yang bawa tengah duk eret unta weh. Orang hak eret unta tuan-tuan saya mari, tulan dia kenal Sayyidina Ali, dia panggil ya Abul Hasan. Pak Hasan weh. Maksud tuan-tuan saya Abul Hasan ni geloran pada Sayyidina Ali. Oleh kerana anak Sayyidina Ali tuan-tuan, namanya Hasan Husain tu ni. Dia panggil lah ya Abul Hasan. Sayyidina Ali pun nyaut lah. Anak kata Sayyidina Ali, ya na'am. Ada gapo? Tanya Sayyidina Ali. Tuan-tuan dia duk eret unta ni. Dia kata pada Sayyidina Ali, atas tariha. Rupa-rupa tuan-tuan promoter tengah duk cari, duk nak jual unta dia. Sayyidina Ali duk mikir tuan-tuan dia nak cari pitih nak balik di rumah. Hak kawan dia tak ada bawa unta, nak jual unta. Dia kata atas tariha, dari mana nak beli dak unta hamba ni. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata, Allah aku ni duk mikir pitih tak ada. Pas dia mari nak jual unta kata dia. Hamba nak beli warna. Dia kata tuan-tuan dia sungguh pula. Dia kata gini, tak apa. Pitih kedian, ambil dulu. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata aku nak ambil lagu mana, pitih tak ada ni. Maka muslimin muslimat dia, orang hak jual bawa unta tak ada ni, dia kata begini tu, tak apa. Pitih dia tak usah mikir dah lagi, kata dah ambil dulu unta ni. Apa ada kat kita mau bayar. Anak Sayyidina Ali tuan-tuan, oleh kerana nampak dia sungguh hangat nak jual unta tu, Sayyidina Ali tanya dia, pas dia mau nak jual berapa harga? Lalu tuan-tuan penjual unta ni kata, aku nak jual dengan harga 100 dirham. Mahal juga. Ada 6 dirham tuan-tuan nak bayar cekeran, nak bayar muka pun tak pas. Tuan-tuan, ya tak? Jadi muslimin muslimat dia, maka Sayyidina Ali kata dah tak apa dah, kalau mu nak wui dulu nanti aku ada pitih aku bayar.
Kata. Maka Sayyidina Ali pun ambil lah unta. Maka sungguh sangat tuan-tuan nak jual unta dia. Maka tuan-tuan Sayyidina Ali pun ambil eret lah unta ni. Tengah belah-belah duk mikir nak buat gapo dia dengan unta seekor ni. Nak meleh bukan dia. Nenek banyak dah lalu. Tuan-tuan tengah-tengah Sayyidina Ali duk eret unta duk mikir. Marilah seorang laki-laki tuan-tuan tegur. Dia kata, ya Abul Hasan. Orang lain pula. Dia kata, wahai Ali. Dia kata. Sayyidina Ali nyaut. Gapo? Tuan-tuan dia kata pada Sayyidina Ali, mari rapat. Dia tilik ke unta tuan-tuan. Maka dia kata, atabi'ha. Pas dia mau nak jual ke unta ni ke lagu mana? Kata. Orang yang kedua ni. Dia mari netek kat Sayyidina Ali kata, dia mau nak jual ke unta ni? Maka tuan-tuan Sayyidina Ali kata, ada juga aku berkeinginan juga nak jual, kata dia. Ni tak? Maka tuan-tuan orang hak mari netek ni, dia tanya Sayyidina Ali. Dia kata, pas dia mau nak jual berapa? Nak jual berapa? Tuan-tuan Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali royak. Sayyidina Ali kata, aku beli unta ni dengan harga 100 dirham. Hutang tak bayar lagi tuan-tuan Sayyidina Ali. Dia royak betul. Kalau kita orang negara tuan-tuan tak royak lagu tu dah ni. Main royak modal tuan-tuan sia. Berat nan negara lagu ni ni. Tuan-tuan Sayyidina Ali kata, aku beli unta ni 100 dirham. Hutang tak bayar lagi. Maka muslimat dia tiba-tiba orang hak tak dilak orang lelaki dia kata gini. Dia kata kalau gitu aku sanggup beli untamu ni dengan harga 160 dirham. Pelik dia ni. Biasa orang tuan-tuan nak beli dah ni. Tahu kau kurang dah. Jadi tuan-tuan yang mungkin yang Sayyidina Ali ni jujur, dia kata aku nak beli dengan harga 160 dirham. Maka Sayyidina Ali pun kata, tak apalah, dah moga munak lagu tu, kata Ali aku jual. Maka tuan-tuan Sayyidina Ali pun tolak dia kata, kawan ni bagi duit cash pada Sayyidina Ali sebanyak 160 dirham. Muslimat siap. Maka Sayyidina Ali dapat 160 dirham. Sukalah weh. Baru tak dikira nak cari mana biti, tuan-tuan dah mari 160 dirham. Jalan tak ada 2-3 lakar tuan-tuan, hak tuan utih hak asal tak dia mari. Dia mari tuan-tuan, dia tanya, fa ainan naqatu. Dia kata unta pah mana unta. Unta pah mana kata. Tuan-tuan Sayyidina Ali jujur jawab. Sayyidina Ali kata aku jual dah. Aku jual. Jadi bila Sayyidina Ali royak dia kata aku jual dah. Kalau kita susu duduk seroyak jual ni. Dia kurang-kurang modal hak 160 tu pusing dulu. Ya tak? Tapi Sayyidina Ali tuan-tuan dia dididik ni oleh Nabi dengan sifat jujur. Dia kata tuan-tuan sekalian, dah moga dia mau jual dah. Wak marilah hak bahagian modal hamba tu 100 dirham. Maka tuan-tuan Sayyidina Ali pun ambil duit hak jual tadi tu. Tuan-tuan 100 dirham diberi pada penjual unta hak mula-mula tadi. Mana tuan-tuan tinggal pada Sayyidina Ali berapa? 60 dirham. Tinggal 60 dirham. Maka tuan-tuan Sayyidina Ali pun dapat 60 dirham. Cuma tuan-tuan dia mari mikir weh. Dia kata boleh tak jual beli lagu ni main hutang atas darat kering ni. Tak tuan. Moga hutang atas darat kering weh. Tak lebih modal sesen tak. Tuan. Jadi dia dah hutang 60 dinar. Sayyidina Ali tak sedar hati tuan-tuan. Sayyidina Ali balik di rumah, cerita weh apa yang berlaku tuan-tuan kepada Sayyidatina Fatimah. Bila cerita pada Sayyidatina Fatimah tuan-tuan sekalian, Fatimah kata, kita tanya ayahanda kita lah Rasulullah. Lagu mana? Tuan-tuan maka Sayyidina Ali dengan Fatimah pun pergi rumah Nabi. Moga dekat je rumah Nabi dengan rumah Sayyidina Ali ni. Tuan-tuan beri salam sampai rumah depan rumah Nabi, dia kata assalamualaikum ya Rasulullah.
Muslimin muslimat dia, Nabi buka pintu, Nabi jawab salam. Waalaikumsalam. Tetapi bila Nabi jawab salam, tak ada Sayyidina Ali nak cerita lagi. Maka Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata abshir ya Ali. Nah, Nabi kata tuan-tuan, Nabi kata bergembiralah kamu wahai Ali. Sayyidina Ali pelik, gapo dia pula ni? Bapa pula Nabi kata gembiralah kamu wahai Ali. Tuan-tuan, Nabi kata wa hadza ma qala ta'ala. Tuan-tuan, Nabi kata inilah bendanya hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan yang membuat, nah, Allah Ta'ala ganda menjadi 10 kebajikan. Maka tuan-tuan, Nabi perwaya Ali memberi sedekah tak ada 6 dirham pada orang yang lapar, maka Allah Ta'ala balas kepada kamu dengan 60 dirham. Allah Ta'ala bagi cash. Tuan-tuan, dengan sebab satu kebaikan diganda dengan 10. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, Nabi perwayak pada Nabi, Sayyidina Ali, inilah benda Allah Ta'ala wayak, satu kebaikan diganda dengan 10 kebajikan. Jadi tuan-tuan sekalian, maka Sayyidina Ali pun faham. Dah, dan Nabi wayak tuan-tuan sekalian, bahawa ada pun orang yang pergi jual unta pada kamu tu wahai Ali. Orang tu bukan orang sebenarnya, dia adalah malaikat Jibril. Hak ngopo jadi orang. Dah. Dan ada pun malaikat, ada pun yang kedua laki orang yang datang membeli unta daripada kamu. Itulah malaikat Mikail yang diutuhkan oleh Allah, yang berupa menjadi orang. Ni tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Tak, ma hadatsa bil fi'li tuan-tuan. Apa yang berlaku secara real tuan-tuan kepada bukan orang lain. Nah, menantu Nabi, pupu Nabi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nak benarkan tuan-tuan apa hak Nabi kata? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tak akan kurang harta seseorang hamba itu dengan sebab sedekah. Nah, baik tuan. Kemudian muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, yang kedua Nabi sebut dalam hadis ni, wala zulima 'abdun mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'azza. Artinya tuan-tuan, Nabi kata tidaklah seseorang hamba itu dia dizalimi dengan suatu kezaliman, maka dia sabar atas kezaliman tersebut, illa melainkan tuan-tuan, Allah Ta'ala akan menambahkan baginya kemuliaan, bukan kehinaan. Ni tuan-tuan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tuan-tuan, maknanya orang tu tuan-tuan, orang buat zalim ke dia. Dah, macam-macam bentuk kezaliman lah orang buat dia tuan-tuan, tapi dia sabar. Payah nak sabar ni. Dah, nak sabar payah. Maaf dan tuan-tuan dia, bila dia sabar, Allah Ta'ala beri pada dia pahala tuan-tuan dan kemuliaan. Dia tak jadi hina dengan sebab tuan-tuan dia ni dizalimi. Itu janji Allah. Dan demikianlah tuan-tuan sekalian apa yang berlakunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dizalimi macam-macam. Kita baca dalam peristiwa hijrah. Macam-macam tuan-tuan puak-puak musyrikin buat pada Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum waktu di Mekah tuan-tuan. Nah, tetapi dihadapi oleh Nabi dan sahabat dengan sabar. Macam-macam tuan-tuan mereka buat kepada mereka yang ikut Nabi, kepada Bilal bin Rabah tuan-tuan, kepada Khabbab, kepada Ammar bin Yasir tuan-tuan dan seluruh keluarganya. Dan ni kezaliman. Tapi Nabi sabar tuan-tuan, Nabi sabar. Adakah Allah Ta'ala hinakan Nabi dengan sebab tu? Tuan-tuan, tidak. Allah Ta'ala tak hinakan Nabi. Bahkan tuan-tuan, Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Bahkan tuan-tuan, orang yang hina, yang buat zalim pada Nabi, akhirnya mendapat penghinaan. Abu Jahal tuan-tuan, yang mati dalam perang Badar. Komen Abu Jahal tuan-tuan, Abu Jahal dibunuh dalam perang Badar tu oleh dua orang kanak-kanak. Kalau kira orang debel lah Abu Jahal, Samsing. Ni tak? Samsing Abu Jahal. Tuan-tuan, namanya Abu Jahal ni orang Arab baca tu Abu Gahl. Abu Gahl. Nah, ayat orangnya tuan-tuan, Abu Jahal ni tubuh dia besar, tuan-tuan, tubuh dia besar, lepas tu suara dia garau tuan-tuan, suara kasar. Mana tuan-tuan menakutkan Abu Jahal ni, suara dia saja tuan-tuan, dia deheng tu kalau budak-budak kucuk barak dah lari. Abu Jahal ni. Tapi tuan-tuan, kerana dia lawan Nabi, dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dibuat jahat pada Nabi tuan-tuan, akhirnya Allah Taala hina dia, muslimin muslimat dia. Dalam perang Badar dia dibunuh oleh dua orang kanak-kanak. Muslimin muslimat dia, dua orang kanak-kanak ni saya lupa nama dia tu. Tak. Yang tuan-tuan tak balik mengikut riwayat, kata dua orang ni tuan-tuan tak balik lagi pun. Tapi tuan-tuan siap semangat dia. Dah. Dalam waktu mana tuan-tuan siap Nabi royak kepada para sahabat ni, kita nak keluar, nak pergi tempat sekian-sekian. Nabi tak royak nak perang tu. Dah. Maka dua orang kanak-kanak ni, muslimin muslimat sedia, dia menyelinap masuk. Pasal tuan-tuan, Nabi tak benar, budak-budak tak lagi. Nah, pasal Nabi tahu ni nak pergi perang ni, nak pergi tuan-tuan, nak pergi ke satu tempat yang bahaya tuan-tuan. Tempat yang bahaya. Baik. Memang tuan-tuan, Nabi tak awak kata apa? Tak royak lah pada para sahabat nak pergi perang. Nabi tak royak tuan-tuan. Sebab niat asal tuan-tuan ke medan Badar tu bukan niat nak berperang pada asalnya. Ya tak? Tapi tuan-tuan, dua orang budak ni dia menyelinap masuk tuan. Masuk dalam kalangan mereka yang bergerak tuan-tuan bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, siapa di medan Badar bila berlaku peperangan tuan-tuan, apa yang diriwayatkan tuan-tuan oleh Sayyidina Abbas. Tuan-tuan, Sayyidina Abbas dia meriwayatkan. Sayyidina Abbas kata, aku waktu mana dalam perang tengok orang duk kalut perang ni, dua orang budak ni mari jumpa dia. Dia kata, fa'aina Abu Jahal. Dia tidak hanya orang lain. Dia tanya, mana Abu Jahal? Dia kata, tuan-tuan, budak ni Abu Jahal mana? Sayyidina Abbas kata, menawak apa ke Abu Jahal? Tuan-tuan, dia jawab apa dia? Dia kata, naqtuluhu, aku nak bunuh, dia kata dia. Tuan-tuan, mangak ni budak ni. Dia kata, aku nak bunuh Abu Jahal. Tuan-tuan, sebab dia hina Rasulullah. Ni semangat dua orang anak-anak ni tuan-tuan. Yagi tu kira anak bunuh Abu Jahal. Kebetulan muslimin muslimat dia, Abu Jahal pada waktu tu dalam perang Badar sedang bertarung tuan-tuan. Dan waktu tu dia ambil kesempatan, muslimin muslimat dia, pedang dia ni, dia catah betih Abu Jahal. Siapa rebah Abu Jahal? Tengah Abu Jahal duk galik, duk main pedang tuan-tuan, berlawan pedang, dia pergi catah betih Abu Jahal tuan-tuan, dia duk rebah Abu Jahal. Dan bila rebah Abu Jahal tuan-tuan dia, dia naik atas tubuh Abu Jahal dua-dua, dan dia kata, hak hina Nabi aku, maka mu akan mati pada hari ni tuan-tuan. Muslimin muslimat dia bukan pahlawan yang bunuh Abu Jahal, dua orang kanak-kanak. Itulah tuan-tuan penghinaan Allah Ta'ala pada Abu Jahal, mati tuan-tuan dia dalam perang Badar. Dan Allah Ta'ala beri kemuliaan tuan-tuan kepada Nabi SAW yang dizalimi tuan-tuan. Akhirnya Nabi membina negara Islam di Madinah, dan Islam diterima tuan-tuan. Semakin ramai orang menerima Islam, dan Nabi SAW dihormati bukan sahaja di zaman hidup, tapi tuan-tuan sekalian, dihormatinya walaupun selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian,
Nah, namanya Muhammad itu nah bukan setakat zaman Nabi, tetapi zaman sehinggalah zaman kita tuan-tuan, orang masih lagi menggunakan nama Muhammad. Lah ni tuan-tuan, si jahil-jahil orang ada orang guna nama Abu Jahal. Weh, nama Abu Jahal kan anak dia. Tak ada tuan-tuan. Dah kan ada tuan-tuan. Tak ada seorang abuk ni, walaupun orang kata rocker lagu mana pun ayo, tak ada tuan-tuan. Dia letak nama anak dia daftar tuan-tuan. Nah, aku nak weh nama Abu Jahal kan anak aku weh. Tak ada tuan-tuan. Ni tak? Tidak muslimin muslimat. Itu penghinaan Allah Ta'ala kepada golongan yang lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan. Yang ketiga, Nabi kata wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Tetapi Nabi kata dan tidaklah seseorang hamba itu membuka pintu suka meminta-minta, nescaya Allah Ta'ala akan bukakan baginya pintu kefakiran. Faham tuan-tuan? Muslimin muslimat sekalian, Nabi royak ada jenis orang tuan-tuan, jenis dia wahim mitok. Bukan masalah dia susah tuan-tuan, bukan masalah dia berhajat, tapi tabiat tuan-tuan, tabiat dia wahim mitok. Barang tuan-tuan kadang tidak berhajat pun pesel dia lah tu. Macam jenis orang wahim butan, kau tak tahu orang wahim butan. Butan tuan-tuan, saya bukan kata banyak anggap pun, tapi kat jenis pesel weh. Tak? Minum air pun tuan-tuan buku 35. Buku 35 sokmo. Pesel tuan-tuan. Nah, belikan tuan-tuan saya. Nah, bukan mahal pun. Kita ada 12 riyal je. Nah, tapi tuan-tuan, hama taing orang jual beli. Mama, masuklah buku dulu lah. Bawa je kelepar tuan-tuan, pitih ada je lah kocek, tapi peseng berhibutan. Maka ada juga orang tuan-tuan hak wahim mitok wahim mitok. Tak? Patut tuan-tuan saja. Orang wayak pergi sijik orang nak bagi kek mining. Bagai-bagai dapur. Rumah dia penuh dah, rumbu dah barang tuan-tuan. Pergi jogok dia weh tuan-tuan. Peseng. Padahal ramah lagi tuan-tuan orang susah dalam kampung dah ni. Hak memang memerlukan sungguh tuan-tuan siang. Hak tu tak apalah, memang dia layak. Hak ni tuan-tuan jenis peseng. Tak? Jadi muslimin muslimat sekalian, Nabi royak benar-benar hak ni hak jenis lagu ni tuan-tuan. Nabi kata seseorang tu tidaklah dia ni suka akan meminta-minta, Nabi kata melainkan Allah Ta'ala akan buka pintu kefakiran bagi dia. Makna kata tuan-tuan sekalian, dia ni muslimin muslimat sekalian, kita lihat kejap deh. Allah
Muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi setia. Hak jenis lagu ni tuan-tuan, dia semua rasa tak cukup dengan apa yang ada. Allah Ta'ala akan jadikan begitu. Nah, walaupun tuan-tuan benarnya orang duk tengok dia ni cukup dah, banyak dah, tapi dia sendiri tuan-tuan rasa tak cukup umur. Dia akan datang tuan-tuan perasaan sedemikian. Ada. Jadi nak banyak umur, jadi hidup tak tenang tuan-tuan. Tu makna Nabi kata illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Allah Ta'ala akan buka pintu kefakiran baginya. Dan tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan jenis dia ni, nah, dak malu muka tuan-tuan pergi minta umur. Nah, wahim minta. Baik. Muslimin muslimat sekalian, kemudian Nabi SAW menyebut sikit lagi boleh dah. Dan Nabi kata faqala innamad dunya li arba'ati nafar. Dan Nabi kata dunia ni untuk 4 golongan manusia. Nah, siapa dia? Abdin razaqahullahu mala wa ilma. Golongan pertama tuan-tuan, golongan yang Nabi kata Allah Ta'ala kurniakan kepada dia harta dan juga ilmu. Fahuwa yattaqi rabbahu fihi. Tuan-tuan, dengan sebab dia ada harta, dia ada ilmu tuan-tuan. Dia tak leka dengan harta tuan-tuan dengan sebab ada ilmu. Dah. Yattaqi rabbahu. Tuan-tuan, dengan sebab dia ada ilmu ni, walaupun dia kaya raya tuan-tuan, dia masih takut kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimahu. Tuan-tuan, dia ada harta tapi dia tak lupa tanggungjawab dia terhadap masyarakat dengan ahli keluarga dan seumpamanya. Nah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tahu tuan-tuan apa hak-hak dia, tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala daripada zakat, sedekah dan seumpamanya. Tuan-tuan, Nabi kata fahadha bi afdalil manazil. Inilah kedudukan yang paling tinggi tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala. Orang hak lagu ni tuan-tuan. Dah, orang kaya tuan-tuan ada ilmu. Nah, dengan harta tu dimanfaatkan tuan-tuan, dan tidaklah menjadikan dia ni lala dan leka dengan harta tersebut. Dah, masjid minta tuan-tuan siang, pertolongan bantuan, maka dialah hak banyak sapoknya. Contoh muslimin muslimat sekalian. Ni golongan yang pertama. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata wa abdin razaqahullahu ilma wa lam yarzuqhu mala. Golongan kedua tuan-tuan, golongan hamba yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia tuan-tuan ilmu tapi tak ada harta. Makna harta tak banyak. Orang alim tuan-tuan siap tapi harta tak banyak. Golongan yang kedua, fahuwa sadiqun niyyati yaqulu law anna li mala la amiltu bi amali fulan. Tapi tuan-tuan siap, dia ni duk tengok tuan-tuan orang kaya sedekah, orang kaya banyak bantuan ni tuan-tuan siap. Ya tak? Maka dia mari rasa tuan-tuan niat dalam hati dia, Allah, kalaulah aku ni banyak duit macam dia juga, aku pun nak jadi pemurah macam dia tu juga. Jadi tuan-tuan sekalian, hak golongan yang kedua ni tuan-tuan, dia ada ilmu cuma harta tak ada, tak banyak. Maka dengan niat baik dia tadi tuan-tuan, dia kata kalaulah aku ada harta macam dia tu juga, aku pun nak jadi pemurah macam dia juga. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata fa ajruhu ma sawa. Tuan-tuan, level dia pahala di sisi Allah sama macam golongan yang pertama tadi. Macam golongan yang pertama tadi tuan-tuan sekalian. Dari sudut level kedudukan dan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Cuma dia tak boleh nak buat tuan-tuan sebab tak ada piti. Baik tuan-tuan. Kemudian Nabi kata golongan yang ketiga, wa abdin razaqahullahu mala wa lam yarzuqhu ilma. Golongan yang tuan-tuan sekalian, Nabi kata Allah Ta'ala kurniakan pada dia harta yang melimpah tapi tuan-tuan tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Maka tuan-tuan dia guna harta dia tu tanpa ilmu. Maksud tuan-tuan sekalian,
banyak digunakan dalam bentuk kelalaian tuan-tuan. Jadi pitih banyak perabi wak galak, wak joli. Dah. Tuan-tuan. Pada duk main duk kepik ngorang puan hak mo tu nah. Pitih ada tuan-tuan sia pada habis gitu ya. Dah tak ada manfaat tuan-tuan untuk agama. Sehingga Nabi kata, dia orang lagu ni tuan-tuan, la yattaqi fihi rabbahu. Dia tak tuna pun tuan-tuan tanggungjawab agama, dia tak takut pada Allah. Harta yang dia ada tuan-tuan dia lala, dia leka. Banyak duk diskus situ, diskus sini. Ya tak kan? Banyaknya apa yang dia buat tuan-tuan duk habis harta dia ke arah maksiat. Dan kemudian Nabi kata wala yasilu fihi rahimahu. Tak menghubungkan tuan-tuan silaturahim. Orang kapur susah dia tak cara tuan-tuan. Masjid nak harapkan tuan-tuan siang batuan dia contohnya. Dan nak buat itu nak buat ini. Tak ada. Sijik. No tuan. Ada. Tuan-tuan siang wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tak tahu tuan-tuan hak-hak Allah yang wajib atas diri dia daripada zakat. Ya dah. Dan seumpamanya maka Nabi kata apa dia tuan-tuan? Wa huwa bi akhbasil manazil. Inilah kedudukan yang paling keji di sisi Allah Taala. Ada orang yang paling keji di sisi Allah. Ni golongan yang ketiga tuan-tuan. Ada pun golongan keempat. Nabi kata wa abdin lam yarzuqahullahu mala wala ilma. Tuan-tuan golongan keempat ni golongan yang Nabi kata Allah Ta'ala takwi dia tuan-tuan, ilmu tak, harta tak ada, ilmu pun tak ada juga. Ni hak pasal tak ada belaka. Fahuwa yaqul, tapi jenis agah tuan-tuan, jenis agah. Ilmu tak ada, pitih ada dah, tapi cakap agah hukmu. Tuan-tuan tahu agah? Agah tuan-tuan, tak saya cerita dulu. Agah tuan-tuan biasa duk main belakang punggung kubah dah. Dulu-dulu tuan-tuan agah duk main belakang punggung kubah ni. Tuan-tuan satu harinya nak jadi cerita kubah berok. Bila kubah berok tuan-tuan, maka dia duk main belakang tegak, jatuh tarik tuan-tuan dengan dia timbuh bawah agah. Bila timbuh bawah tuan-tuan, marahlah agah ni. Tuan-tuan marah. Tubik atas dia, akhir-akhir boleh keluar lah daripada timbul ni tarik kubah tu. Bila dia tubik tuan-tuan dengan nak marahnya agah ni, dia pergi depan muka kubah, dia kata tuan-tuan, dia kata celaka menata kubah, dia kata agah dah. Kalau tak sabit tanduk mu, dia kata aku telah lama dah mu kubah tuan-tuan. Agah tuan-tuan. Ni tak kiam bercerita lah. Dia pergi depan muka kubah tu, dia kata nata kubah, dia kata kalau duk sabit tanduk mung, dia kata aku telah lama dah mung. Dah ni orang kata agah. Kata jadi hak jenis ni Nabi kata tuan-tuan siang, hak dia ni ilmu pitih tak ada, harta tak ada, ilmu pun tak ada juga tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Wa huwa yaqulu lau anna li mala la amiltu fihi bi amalin fulan. Tuan-tuan dia tengok orang hok jenis joli tuan-tuan, pitih banyak dah naik kereta tuan-tuan, saya kereta mahal. Dia ni lagak attack oi. Dia tuan-tuan pitih ada naik basikal atas cabut omong. Ada tuan-tuan tapi kok agah tuan-tuan. Dia kata kalau aku pitih banyak kata dia. Breakfast London bawah tuan-tuan, tak main kapung-kapung tuan-tuan. Agah tuan, agah. Jenis tuan-tuan tak ada ijih lagi tu. Tapi kok ada dah tuan-tuan niat kita dak main kapung ni backup hok mo tu dia. Tuan-tuan. Camai tu dia. Tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat ya, Nabi kata gapo? Nabi kata fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa. Dia ni kata Nabi, belah-belah pitih tak ada, belah-belah ilmu tak ada, dengan niat dia tu nak buat jahat tuan-tuan, sama level dengan hak nombor 3 tadi. Ni tuan-tuan. Inilah muslimin dan muslimat sedia, 4 golongan yang Nabi kata ni ada pada kalangan manusia ni. Jadi tuan-tuan kita harap moga-moga tuan-tuan Allah Taala golong kita
Kalau tak golongan yang pertama pun, masuklah kita golongan yang kedua, insya-Allah. Jangan tuan-tuan sekalian, jangan sekali-kali masuk kita ni golongan yang ketiga dan yang keempat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Nah, sedikit peringatan, tazkirah yang saya sampaikan kepada diri saya terutamanya dan perkongsian bersama untuk muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan sama-sama kita ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Minta maaf atas salah silap, kasar bahasa dan seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.